Seperti mana yang kita maklumkan di awal selamat pagi tadi, kita bercerita mengenai isu COVID-19 kini semakin meningkat khususnya di kawasan ataupun untuk sektor pendidikan. Jadi kalau kita boleh lihat, kluster pendidikan dilaporkan ada 11 kluster pendidikan bagi minggu epidemiologi ke-13 2023 dari 26 Mac hingga 1 April yang lalu. Jadi bersama dengan saya hari ini ialah Dr. Arina Wan Daisy, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana, Doktor? Dah lama sebenarnya isu ni kita kalau boleh tak nak bincang dah. Kalau boleh kita nak tinggalkan. Tapi kini ia kembali semula menghantui kita. Bagaimana, Doktor? Okey, jadi terima kasih kerana menjemput KKM untuk memberi sedikit maklumat tentang kluster pendidikan. Jadi kalau ikutkan untuk 2 minggu yang lepas, Ketua Pengarah Kesihatan telah mengeluarkan kenyataan media mengenai situasi COVID di Malaysia. Jadi untuk minggu epid ke-13 iaitu sehingga 26 Mac hingga 1 April 2023 sebenarnya terdapat peningkatan kes COVID-19. Jadi tetapi bila kita tengok jadi apabila kita meneliti kes COVID-19 yang dilaporkan pada minggu epid ke-13 sebenarnya terdapat dalam 3,000 kes. Tetapi bila kita tengok COVID-19, kita kena tengok ia secara lebih menyeluruh. Jadi bukan sahaja mengenai kes positif COVID-19, tetapi kita juga kena tengok kes sembuh, kes kematian, penggunaan katil di ICU, di hospital kan. Jadi untuk minggu epid ke-13 sebenarnya kes sembuh meningkat. Lepas tu untuk kes kematian terdapat 5 sahaja walaupun kita melaporkan hampir 3,000 kes. Lepas tu penggunaan katil bukan kritikal, katil ICU dengan peratusan pesakit yang menggunakan alat bantuan pernafasan sebenarnya tiada peningkatan yang ketara. Jadi secara keseluruhan situasi COVID-19 di Malaysia sebenarnya masih terkawal. Jadi bila kita untuk pihak KKM kita teliti untuk minggu epid ke-13 sendiri sebenarnya berapa peratusan kes sporadik dengan kes kluster. Jadi hampir 10% kes merupakan kes kluster. Jadi bila kita tengok balik jenis kluster daripada mana? Rupanya adalah kluster pendidikan. Jadi untuk kluster pendidikan terdapat sebenarnya 9. Untuk tahun 2023, kita sebenarnya ada satu kluster yang dilaporkan pada bulan Januari, satu lagi pada minggu epid ke-12 dan 9 kluster pendidikan yang dilaporkan pada minggu epid ke-13. Jadi kalau kita tengok balik, kebanyakan daripada kes kluster yang dilaporkan ini adalah daripada kalangan pelajar, bukannya bukannya guru ataupun kaki tangan daripada institusi pendidikan. Jadi dari situ kan keseluruhan dia actually terkawal lagi lah. Disebabkan tadi doktor mengatakan bahawa kes ini berlaku di kalangan pelajar sendiri, bukannya daripada guru-guru. Jadi bagaimana dari sudut ataupun situasi vaksinasi? Kalau kita melihat vaksinasi di kalangan kanak-kanak ataupun remaja, daripada saban hari ke hari macam tak naik peratusannya, doktor. Itulah memang poin yang sangat bagus yang memang kami ingin tekankan. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak iaitu 5 hingga 11 tahun, peratusan dia agak rendah. Tak sampai 50%. Tetapi alhamdulillah untuk dos primer. Tetapi untuk golongan remaja iaitu 6 sehingga 11 tahun, kurang daripada 18 tahun iaitu kumpulan remaja, pengambilan vaksinasi dos primer adalah 94%, agak tinggi. Tetapi untuk kedua-dua golongan ini, dos penggalak
kurang daripada 2%. Adakah sekarang ini kita perlu mewajibkan untuk kanak-kanak mengambil dos penggalak ini, doktor? Buat masa ni pengambilan vaksin bukanlah wajib. Ya. Jadi kita masih dah menggalakkan orang mengambilnya. Jadi memang kita amat memerlukan ibu bapa untuk membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sebab vaksin COVID-19 dia membantu anak-anak dari segi untuk mengelakkan mereka daripada mendapat jangkitan yang teruk. Selain daripada vaksin, yang mana itu merupakan kesedaran kita sendiri kerana ia belum lagi perkara yang diwajibkan tapi hanya digalakkan. Jadi apa di antara langkah intervensi yang dilakukan oleh pihak KKM untuk membendung isu ini? Okey. Jadi untuk pihak KKM sebenarnya kan kalau kita tengok kluster pendidikan untuk tahun ini terdapat 11 kluster pendidikan. Kalau ikutkan tempoh yang sama pada tahun 2022, hampir 500 kluster pendidikan dilaporkan. Jadi perbezaan tu amat ketara. Jadi untuk pihak KKM, kami sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dari segi pemantauan kesihatan pesakit. Jadi terbaru pihak KKM telah mengadakan mesyuarat bersama Kementerian Pendidikan. Jadi respon yang kami perolehi amat bagus dan positif. Untuk semasa mesyuarat tersebut, situasi kluster pendidikan dibincangkan. Jadi daripada situ kita telah bersetuju untuk bersama-sama mengekang penularan ini. Pihak Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan peringatan kepada semua anggota di institusi pendidikan, ibu bapa dan juga pelajar, termasuk langkah-langkah yang patut diambil. Bila kita bercakap mengenai kanak-kanak ini, khususnya pelajar di sekolah rendah, kita tidak boleh lari selain daripada kita bercakap mengenai COVID-19. Ada juga penyakit-penyakit yang lain yang berkaitan dengan mereka ini. Kita ada chicken pox dan juga penyakit-penyakit lain. Jadi bagaimana sebenarnya KKM melihat kepada perkara ini? Jadi contoh yang Puan tadi maklumkan, mereka adalah penyakit berjangkit. Jadi secara prinsipnya penyakit berjangkit dia senang merebak. Jadi bila dia senang merebak, apa yang kita patut buat untuk memastikan dia penularan tu disekatkan atau dikurangkan. Jadi untuk di sekolah kita tahu terbaru kita ada sesi cuti sekolah iaitu hampir sebulan. Kemudian baru-baru ini sesi persekolahan telah bermula. Jadi masa sekolah terdapat pergaulan antara budak-budak. Jadi apa yang kita boleh buat untuk ibu bapa, sebenarnya kita memperkasakan ibu bapa agar mereka memantau kesihatan anak-anak. Biasanya kalau budak-budak dia tak sihat pun, dia kata dia sihat, demi nak ke sekolah, demi nak berjumpa dengan kawan. Jadi jika ibu bapa mendapati mereka tidak sihat, sepatutnya kita galakkan agar anak-anak tidak dihantar ke sekolah. Sebab bila mereka ke sekolah, mereka akan bergaul dengan kawan-kawan, lepas tu risiko penularan tu akan semakin tinggi. Jadi untuk pihak sekolah pun sebenarnya penting untuk mereka menjalani saringan bergejala, gatekeeping, sebelum anggota, budak-budak dan juga sesiapa sebelum berbasuki ke kawasan persekolahan. Okey, selain langkah intervensi yang dilakukan oleh pihak KKM, juga langkah berjaga-jaga oleh pihak sekolah, apa yang paling penting ialah kesedaran diri sendiri, kesedaran daripada ibu bapa juga, untuk sama-sama kita mengekang penularan COVID-19 khususnya di sektor ataupun kluster pendidikan ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Arina Wan Daisy, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Baik, kita nak